pada ni. Ada pun hanya bersentuhan tak apa. Orang istinja dengan batu duduk sebelah kita, yang belum berkhitan duduk sebelah kita, hanya berdempet. Berdempet tak apa. Jangan menanggung. Ini menanggung. Man hamala mustajmiran, mereka yang menanggung orang istinja dengan batu. Batal sembahyang. Bukan menanggung batu bekas alat bersuci, bukan ni. Mana ni? Makna dia batu tu digunakan untuk istinja, disimpan bubu dalam poket. Simpan bubu dalam poket. Menasabah. Ke mana? Dah terjemahan dia gitu tu. Solat dihukumi tidak sah bagi orang yang membawa batu bekas alat bersuci, bukan. Bagi orang yang menanggung orang yang istinja dengan batu. Mustajmiran, orang yang istinja dengan batu, berarti dia menanggung yang berhubung dengan najis. Ini pandangan yang muktamad. Tidak sah sembahyang. Kemudian laginya, dia hak Arab tu ada au atau dia tak ada ni, dia koma je. Binatang yang pada pintu pelepasannya terdapat najis. Ada pintu pelepasan macam airport lah tu. Airport mana tu? Bukan pintu apa tu? Bukan pintu pelepasan. Bukan. Ke pintu apa? Ni pintu pelepasan ni. Allah. Saya ngaji ni. Ni. Nak baca terjemahan pun segan. Au hayawanan, ataupun menanggung akan binatang biman fazihi najisun, di punggung binatang ni bukan punggung ni. Jing waw be waw ro, mana masa ngaji. Jing waw be waw ro. Pernah tak tengok kitab Jawi? Bero jing waw bero. Bero jing waw bero. Mana senyum tu boleh baca dah tu. Ada ni bero jing waw bero. Apa dia? Liwat. Itu makna bagi liwat. Ada ni. Orang sekarang ni kata lawan pedang ke apa? Yang sekarang dia panggil berlawan pedang tau. Bero jing waw bero. Apa dia? Liwat lah. Ni saya belajar jingwa berwara. Di jubur binatang tak ada najis. Gitu lah. Bahasa standard tau. Bahasa standard lah. Dia dalam nak terjemah macam mana? Nak terjemah di punggung. Bukan di punggung ni, di tepat tu. Di tepat tu. Punggung ni luar dah. Punggung luar, tepat tu. Yang mana di tempat keluar najis, di tempat keluar tahik tu ada najis. Dia au hayawan atau pada mustajmirah. Dan tidak sah oleh sembahyang mereka yang menanggung binatang yang ada di punggung dia ada najis. Ini saya sebut berulang kali dah. Sebab saya regu dengan saya regu dengan orang istinja dengan batu kan. Orang istinja dengan batu ada najis, dimaafkan pada solat, tetapi apabila dia masuk dalam bathtub, air jadi najis. Sebab di punggung dia ada kesan najis. Tapi solat tadi sah. Tapi najis di punggung orang istinja dengan batu tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Kalau bathtub tu air tak sampai 2 kolah. Kalau bathtub tu air 2 kolah tak apa. Saya pergi buat satu lagi nya. Ada najis di punggung kucing. Ini saya baca contoh kucing. Jadi kalau orang sedang solat, kucing naik atas riba, di punggung kucing ada najis, maka batal sembahyang dia. Tapi kucing yang sama
Yang di punggung dia ada najis, di punggung tu di tempat dia tu lah ada najis. Sebab dia kucing tu jenis sakit perut ke macam mana kan, dia kucing yang sakit tu kan. Kucing yang sama dia berlari jatuh ke dalam air yang sedikit, air satu baldi, dia pun keluar balik. Air satu baldi itu kekal hukum suci, tak ada najis. Walaupun kucing yang jatuh ke dalam air satu baldi tadi itu berserta dengan najis yang ada di punggung dia, dimaafkan. Najis di punggung binatang tidak dimaafkan pada solat kita, batal solat kita. Tapi najis di punggung binatang jatuh ke dalam air yang sedikit, dimaafkan. Itu tak najis. Dan termasuk juga, walaupun ini ada khilaf, kucing yang sama dia terjatuh dalam minyak. Minyak ni minyak lah, minyak ke madu ke tak kira lah, cairan. Jadi minyak tu banyak, satu bekas minyak tak tutup bekas tu. Contohnya minyak ke madu ke apa pun dia panggil cairan. Nira dia banyak disipang kucing di pungut tu ada tahi, dia termasuk ke dalam nira, dia pun keluar balik. Najis tak nira tu? Walaupun di situ ada ulama berbeza pandangan. Satu pandangan tak najis, minyak tu tak najis, nira tu tak najis, madu tu tak najis, sama dengan air yang sedikit tidak najis, dimaafkan. Tapi hak kucing yang sama di punggung dia ni ada najis, tidak sah sembahyang mereka yang menanggung binatang di punggungnya ada najis. Gitu je lah. Kucing tak ada apa, kucing binatang suci, tak ada masalah kucing tu. Tapi masalah sekarang di punggung dia ada tahi. Gitu. Hak kucing hak sakit tu lah. Kucing hak sakit, kucing hak biasa tu, tu mandi awal-awal tu, tuan kucing tak mandi lagi. Kucing mandi dah. Sekarang ni kucing pun pandai dah sekarang ni. Dia biar je orang mandi dia. Dia biar je orang mandi. Bersih kucing sekarang. Kucing tak ada masalah. Tapi jangan ada najis di punggung dia. Binatang disembelih yang telah dibersihkan tempat sembelihannya, tetapi kotoran dalam perutnya belum dibuang. Binatang yang disembelih yang mana sudah dibasuh, tempat sembelih sudah dibasuh, darah-darah tak ada dah, tetapi najis dalam perut dia belum lagi dibasuh, maka batal sembahyang. Ada pula orang sembelih ayam, basuh darah tu, perut tak buang tahi lagi, buang tahi masa sembahyang. Ni pelik lah sikit. Tak, sekarang ni gini, dia binatang yang hidup di dalam perut dia pun ada najis juga. Tapi binatang yang hidup naik atas riba kita tak batas sembahyang, walaupun dalam perut dia ada najis. Bila sembelih saja binatang tu, dalam perut dia tu najis tu tidak dimaafkan lagi. Jadi binatang tu kalau hidup di dalam perut ada tahi ke tak? Ada tahi. Dalam perut kucing ada tahi. Contohlah kalau kita semayang, ni tak ada lah dah, ada ayam naik atas riba kita masa kita semayang, jinak ayam tu. Kena contoh apa? Hak binatang hak semelih tapi jinak. Jangan sekarang ni kambing-kambing pun jinak. Kambing pun jinak. Kambing apa dah tahulah. Kambing jadi macam kucing pula jadinya jinak. Jadi kalaulah binatang umpama kambing lah kata-kata naik atas riba masa dia hidup, sebenarnya itu tak batal. Tapi kalau sudah sembelih, tiba-tiba binatang yang sembelih tadi itu perut dia belum buang najis, buang tahi belum buang, naik bawah atas riba kita nak naik macam mana dah dia sembelih dah bawah atas riba, batal. Dah cerita contoh macam mana. Tak persoalan dia binatang yang sama pada masa dia hidup
dalam perut dia ada najis juga. Tapi kalau binatang tu naik atas riba solat kita, dah. Kalau kita katalah burung contohnya, dia hinggap atas tubuh kita, tak ada masalah. Memang dalam burung tu ada tahi, jangan ada di punggung sudah nah. Dan perut dia ada tahi, tak ada masalah. Tapi kalau burung tu semelih dah, dia semayang, binatang yang dia semelih tu dia tanggung binatang tu ada atas riba dia, maka batas semayang. Tu je lah nak ceritanya. Beza dengan masa hidup. Masa hidup ada tak najis dalam perut binatang? Ada. Tapi waktu tak apa, jangan selepas semelih, lepas dia mati dah, maka batas semayang. Dia au tu atau kepada kata mustajmirong lagi tu, tidak sah semayang mereka yang menanggung binatang yang disembelih, yang dibasuh tempat sembelih, yang belum dibersihkan lagi dia punya rongga dalaman dia, maka batas semayang. Bangkai suci, misalnya bangkai manusia, ikan laut. Ikan laut, ikan darat, ikan sungai, ikan sungai, ikan darat dah. Ikan sungai, ikan darat deh, dia tak darat pun. Kenapa dia jemur dengan ikan laut? Ikan lah. Ikan ni tiap-tiap binatang yang hidup di dalam air dipanggil ikan. Rupa apa sekalipun dipanggil ikan. Pada ni. Jadi sekarang ni dia semayang, dia tanggung mayyitan tahirang, dia tanggung bangkai yang suci. Kalau tanggung bangkai yang najis, ditanggung bangkai nyamuk pun batal dah semayang, sebab itu najis. Bangkai nyamuk. Dia tanggung bangkai yang hidup, au mayyitan. Au mayyitan ni atas pada mustajmirang lah. Wala tasihu salatu man hamala mayyitan tahiran. Dan tidak sah sembahyang mereka yang menanggung bangkai yang suci. Mana? Contohnya bangkai manusia. Dia sembahyang, dia riba anak dia yang sudah meninggal, maka batas sembahyang. Sebab apa? Sebab sama juga di dalam perut tu ada najis. Adapun masih hidup tidak dikira. Pandai ni semayang, budak naik atas riba, tidak ada masalah, walaupun dalam perut budak tu ada najis. Tapi bila mati saja, mayat ni, dia mayyitan tahiran, bangkai yang suci. Mayat ni hukum suci. Kenapa apabila tanggung mayat yang suci batas semayang? Sebab dalam mayat tu ada najis. Sama macam binatang tadi. Binatang tadi sebelum sembelih dalam perut dia ada najis, naik atas riba dah apa, lepas sembelih najis dalam perut belum dibersihkan batal, sebab dalam perut ada najis. Sama dengan orang yang meninggal. Orang meninggal dalam perut ada najis, masa dia hidup dia naik atas riba kita tak ada masalah. Tapi bila sudah mati, kita semayang tapi atas riba kita letak anak yang sudah meninggal, mayat tu suci tapi di dalam perut tu ada najis. Misalnya mayat manusia, ikan laut yang belum dibersihkan kotoran perutnya. Hak belum dibersihkan perut ni ikan lah. Ikan bangkai, dalam perut dia tahi belum buang, tiba-tiba ikan tu dah pokek. Begitulah makan. Nak cerita apa nak macam tu bahaya. Beli ikan pasar, bangkai lah, bangkai ikan suci, tapi dalam perut dia ada tahi. Tikus semayang takut orang ambil dia punya ikan tu, dia pun borak pokek dia ke macam mana. Batas semayang sebab apa? Dia menanggung najis. Ikan bangkai dia suci tu, dah perut dia ada tahi. Kalau ikan tu dia sudah bersihkan perut, dia sudah bersihkan perut, comel dah, basuh molek dah, dia semayang dia borak pokek. Nak cerita payah.
Jadi masalah dia bukan sama saja. Binatang yang disembelih apa hukum? Suci. Bangkai manusia apa hukum? Suci. Bangkai ikan apa hukum? Pelik bunyi bangkai ikan. Ya memanglah bangkai ikan, mana disembelih ikan pasar tu. Tapi janganlah nak bangkai ikan kembung sekilo, pening orang dengar. Memanglah bangkai. Jadi sekarang ni binatang yang disembelih suci. Bangkai manusia suci, bangkai ikan suci. Tapi najis di dalam perut dia tu. Tu yang membatalkan sembahyang. Tapi kalau binatang tu hidup, najis dalam perut tak kira. Kalau manusia tu hidup, najis dalam perut manusia, kita riba anak kita dalam solat, dan perut dia memang ada tahi, tu tak apa tu. Sebab dia masih lagi hidup. Atau membawa telur mandul. Allah, telur mandul. Carilah kamu telur mandul apa dia. Cari. Cari dong kamu. Telur mandu. Ada telur mandu. Telur mandu yang isinya telur berdarah. Telur mandu yang isinya telur berdarah. Dia ni. Dia mazirah ni kalau kita telur tembelan. Telur yang mana kita ram dia tak akan menetah. Itu dipanggil mandu. Betul tu mandu lah. Telur yang mana kita ram dia tidak akan menetah. Tak jadi dah. Dia ibu ayam tu tinggal lama dah. Mana dia tinggal dia. Jadi kalau mari mula ibu ayam tu dia ram. Dah. Jadi sejuk dah telur tu. Jadi warna lain dah telur. Itu panggil telur tembelang. Dia telur binatang ni suci. Telur suci belaka. Walaupun daging dia, ingat tu dahulu, telur suci walaupun daging tak boleh makan. Telur cicak suci, telur buaya suci, telur biawak suci. Boleh makan tak boleh makan, tengok ada racun ke tidak. Mana contoh? Telur binatang yang ibu dia tak boleh makan. Jelas, telur penyu. Penyu mana boleh makan? Ibu dia hidup dua alam. Tapi telur dia suci, halal dimakan sebab dia tidak ada racun. Jadi telur cicak, telur biawak, telur buaya sama je hukum dengan telur penyu. Suci. Telur ayam memanglah suci, telur ayam. Tapi telur ni apabila diramkan, dia sudah jadi tembelang dengan bahawa dia panggil mandu dengan bahawa kalau ram tidak akan jadi menetah. Dalam telur tu ada darah. Jadi telur tu hukumnya najis sebab ada darah. Dia sebenar telur tembelang ni walaupun tak ada darah di dalamnya hukumnya najis. Telur tembelang walaupun tak ada darah sekalipun hukumnya najis. Macam telur cicak. Telur cicak ni hak lama tu, hak jadi macam warna tu. Warna dia dah molek dah tu. Hak tu telur tembelang, maka hukum najis. Telur cicak hak belum tembelang bukan mandu. Kita panggil mandu lah pula. Biar kita ambil ni, biar kau pelik pun. Telur yang kalau ram menetah, ia itu hukum suci. Hak telur mandu ni, telur tembelang kita panggil, yang mana kalau ram dia tidak akan jadi menetah. Itu dia panggil telur mandu. Dia telur tembelang ni walaupun tidak ada darah di dalam, telur tembelang tu hukum dia najis dah. Telur tembelang tu hukum dia najis dah. Maknanya kalau dalam poket ada telur cicak tak sedar pakai baju. Tengok telur cicak tu telur yang macam mana? Telur putih-putih laginya. Suci. Semayang kita sah. Tengok telur cicak tu warna apa dah, busuk dah telur tu, maka semayang dibatal. Gitu je lah. Ya mana kita tahu, kita ambil pakaian dalam almari lama dah tak pakai, kita pun pakai. Sudah sampai tengok, ada telur cicak. Tengok telur cicak tu macam mana, molek putih telur cicak tu. Suci, semayang sah. Telur cicak tu jadi warna dia panggil apa? Warna apa gitu. Warna macam lain dah lah warna dia. Tu tembelang dah telur tu. Telur mandu dah tu panggil. Maka najis, semayangnya batal. Habis.
panjang ni dalam kitab kita ni. Nah, saya dalam kitab lain terkadang payah kita nak jumpa wala salatu qabidi tarafin muttasilin binajasin wa illam yataharrak biharakati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, bafahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin, Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.